Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam dijanjikan, Man Madu Lebah ataupun Raja Lebah Malaya kembali ke garasi malam ni untuk menyengat lagi. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang membida 350 helai baju baseball ni. Semalam lebih kurang dalam 200 helai, tadi petang 150 helai. Berarti kalau kita boleh consider benda ni sold out je. Yang tinggal ni hanyalah untuk kita simpan bagi hiasan dan juga saya gayakan daripada hari ke hari. Untuk pengetahuan saudara, malam ni Man kembali. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada mereka yang membeli baju baseball. Walaupun kita jual dalam sesi combo, anda tak ada peluang memilih kecuali tak kurang hanya 10 ataupun 15 item je. Di mana yang lain adalah saya jual secara combo. Dan bagi mereka yang berjaya mendapatkannya, saya ucapkan terima kasih kerana edisi kali ini selepas 15 tahun saya tidak melihat guni ataupun tak lihat orang jual banyak baju ni di pasaran. Bagi mereka yang mendapat di bawah jenama Adidas dan Under Armour, anda mendapat benda baru yang tak ada pada era 90-an dan era awal 2000-an. Bagi mereka yang mendapat jenama-jenama yang bagus, iaitu kelab-kelab daripada USA, anda bertuah dan bernasib baik. Manakala bagi seorang sahaja yang mendapat kain cotton dari petang, dia membida kain cotton pada harga RM150 untuk saiz 23, anda adalah orang yang paling bertuah dalam gundi 380 helai. Kami mengicihannya sebagai sold out kerana garasi membuat keputusan 30 helai lagi itu akan disimpan dan barang baru hanya akan masuk pada hujung hari bulan Januari, kerana saudara tahu bahawa gundi baseball bukanlah gundi khusus, kerana baju baseball biasanya dimasukkan bagi melengkapkan berat timbangan gundi sebab baju ni tak banyak dalam pasaran terpakai. Berarti kadang-kadang dia buka gundi, dia dapatlah dalam 10 helai, gundi ni 10 helai, 15. Jika kami terpaksa menempah hampir 3 bulan, tetapi pembekal berjanji pada hujung Januari akan datang lagi baju baseball. Kita akan ada lagi pesta baju baseball pada hujung Januari. Berapa angka kita sekarang? 158. 158 share dulu sebelum berkongsi dulu sebelum kita akan bersama dengan sarakan tamu kita yang merupakan seorang juara dalam bidang mengambil madu lebah. Okey, dia dari Pahang dan kini berada di Selangor. Untuk pengetahuan saudara, Abang Man akan berkongsi dengan kita lebih kurang 45 minit ke 1 jam dan ada madu baru. Ini madu saya nak jemput Abang Man minggu lepas, tapi dia kata dia belum bottling lagi madu dia. Jadi yang ada dalam botol ni adalah madu terbaru. Nanti kita akan tahu daripada mana madu ni dituai, apa madunya. Dan kali ini ada beza sebab Abang Man bawa madu ke Lulut. Abang Man bawa madu ke Lulut untuk anda. Gini. 013. Sebelum apa-apa pun saya bagi tahu kata tinggal je sini. Raw Denim House insya-Allah malam esok pestanya. Saudara bersedia untuk ke pesta Raw Denim House malam besok. Bagi membolehkan saudara membida 1,800 item yang ada. Saya buka 4 malam tapi saya jangka kemungkinan 2 atau 3 malam dah habis. Kerana pada 1 malam kita hanya buka bidaan selama 2 jam je. Besok tak ada tamu, tak ada apa, selama 4 malam kita buat Raw Denim House. Kita tidak akan membawa tetamu bagi memberi laluan penuh kepada orang membuat bidaan, kerana saya tahu bidaan terhadap produk Raw Denim House sangat tinggi. So besok kita hanya ada 2 jam je, 9 hingga 11 kita bida. Kita tutup sebab kita nak bagi laluan pada seller. 9 hingga 11 kita tutup. Cuma petang besok, kerana kita ada sesi untuk mengenang Disember dan juga tsunami Aceh. Jadi besok petang kita ada sesi tsunami Aceh pada pukul 3.30 petang. Kita akan ada sesi 1 jam saja. Esok tak ada sale. Kita akan ada sesi mengenang tsunami Aceh 26 Disember. Kita buat lebih awal kerana 24, 25, 26, 27 adalah malam Raw Denim House. Berapa angka kita sekarang? 383. Saya tunggu 500 baru Abang Man akan buka mulut dan saya sharekan sedikit lagi pada saudara. Bagi mereka yang nak membida malam ni jangan risau, kerana Abang Man dah bagi tahu bahawa sampel botol ni akan ditukar. Saudara akan dapat botol ni dalam pos tetapi madu dalam botol ni. Kemudian sampai di rumah baru tuang. Okey, nanti Abang Man akan cerita detail. Kita tengok dulu montas sebelum Man Lebah, Raja Lebah Malaya bercerita. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Okey, bagi mereka yang dah masuk, berapa kita ada view sekarang ni?
403 share, Abang Man hanya akan buka mulut bila 500 saja sebab malam ni dia akan cerita, kita akan release video tuaian terbaru. Bila sebut tuaian ni adalah berarti ini bahasa yang baru saya belajar. Dulu kita kata pergi ambil madu lebah. Tetapi bagi orang yang dalam bidang madu lebah, mereka sebut menuai madu lebah. Dia ada hasil tuaian terbaru yang dibotolkan, nanti Abang Man akan cerita. Okey, tak apa. 400 lebih sekarang. Saya tunggu 500 ni, cepat tolong share sikit. Nanti semua akan tanya balik. Apa pun kita akan tanya dengan Abang Man. Saya akan cuba menjadi Man madu lebah. Saudara Man, setelah lama saudara berada dalam dunia menuai madu lebah, boleh saudara cerita sedikit apakah perbezaan di antara madu lebah dan madu kelulut? Semua itu soalan pembukaannya dulu pasal madu lebah dan madu kelulut, tuaian dan apakah bezanya dan cara menuainya, kerana beliau juga akan menjadi pengusaha madu kelulut tidak lama lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua warga Garasi TV dan juga yang menonton live pada malam ini. Tolong like, share dan tekan love. Okey, apa yang ditanyakan soalan tentang apa perbezaan madu lebah tualan dan lebah kelulut. Okey ya, apa yang saya boleh ceritakan? Kedua-duanya daripada spesies lebah. Cuma kelulut ni dipanggil stainless beer. Lebah yang daripada spesies lebah tidak bersengat. Nak dibandingkan lebah Apis dorsata mempunyai sengat dan lebah madu terbesar di dunia, iaitu lebah Apis dorsata. Okey. Jadi perbezaan dari segi rasa memang banyak ketara perbezaan madu tualan dan madu lebah kelulut ya. Okey, untuk madu lebah kelulut dia lebih kepada sifat masam. Dia madu dia lebih kepada berasid. Tetapi ada ketikanya madunya sedap, tidak masam. Biasanya apa yang dia tengok sumber pemakanan juga dan keadaan cuaca sewaktu tuaian. Biasanya kalau musim panas kemarau berpanjangan ataupun tuaian kita lakukan dalam masa contoh 3 minggu satu kali sewaktu musim bunga, tuaian yang kali kedua tu biasanya madu dia tidak masam, tetapi apabila disimpan lama dia akan jadi masam juga. Tetapi ada juga yang tidak masam. Ada. Jadi sukar juga kita nak cerita pasal madu kelulut ni. Jadi kebiasaannya daripada spesies dama lebih masam. Spesies dama. Spesies kelulut spesies dama. Contohnya dia berapa spesies ni? Kelulut ni setahu saya ya, mengikut kajiannya dia ada hampir 60 ataupun 60 lebih. Allahu akbar. Okey, tetapi yang paling top sekali untuk dikomersialkan daripada spesies Trigona itama. Trigona itama. Okey. Trigona thoracica. Okey. Daripada spesies dama pula dia spesies dama dan propolis canifron. Special. Ini ada madu dia. Saya bawa untuk Tuan Haji rasa. Dan yang top daripada spesies dama ni penghasilan madu yang agak banyak daripada spesies apicalis dan bigami. Itu nama-nama kelulut yang top untuk penghasilan madu. Banyak lagi terminata macam-macam. Saya pun nak sebut tak erti. Bergulung je dah. Jadi senang cerita banyak spesies kelulut ni. Okey. Terima kasih kepada anda kerana selama rekod Garasi beroperasi selama 6 bulan, Man madu lebah masih lagi menjadi best seller kerana dia berjaya membuat, maksudnya dalam rekod Garasi, Abang Man ni adalah orang yang memegang rekod kerana lock lebih 200 botol bagi jualan madu dia. Cuma yang dulu dia bawa dalam edisi RM70, tapi hari ini kita ada special, nanti saya akan umumkan. Cuma saya nak tanya dulu Abang Man. Sebenarnya orang selalu kata madu lebah ni kelebihan dia bila makan untuk lelaki pusing-pusing-pusing. Orang sebut ini lelaki ini. Sebenarnya saya tak tahu itu mitos tak apa, tapi sebenarnya Abang Man, tadi Abang Man sebut tentang dioksida. Apa antioksida ataupun apa sebenarnya madu lebah selain kita kata ini bagus, ini bagus? Okey. Itu bagi saya memang kita biasa dengarlah apa yang orang akan katakan. Kalau makan madu, power. Itu bagi saya yang sebenarnya madu ni kita kena amalkan secara konsisten. Apabila darah kita sudah peredaran darah kita cantik, insya-Allah segalanya okey. Tetapi kalau dia kata makan luar biasa, itu bagi saya ada something. Kecuali madu telah dicampur dengan bahan-bahan yang tertentu. Okey, secara betulnya tak ada kata minum pagi petang macam ni, tak ada, itu mitos. Bagi saya tak berapa tepatlah. Tak berapa tepat. Okey, dia memerlukan maksudnya dia bukan ubat seks. Madu betul. Adalah untuk apa? Antioksida. Dia suplemen lah senang cerita. Makanan suplemen untuk kesihatan. Apabila badan kita sihat, insya-Allah segala-galanya sihat, betul tak? Kalau mengikut Profesor kawan Abang Man tu, apakah sebenarnya kelebihan makan madu lebah kepada orang biasa seperti saya?
Okey, dia madu lebah ni yang sebenarnya semua orang tahu tentang kehebatan madu ni. Satu dunia tahu, bukan di kalangan masyarakat Islam saja, umat Islam semua tahu tentang kehebatan madu ni sebab apa ia ciptaan Allah yang sangat-sangat unik. Jadi apa tadi yang soalannya? Saya tanya tu maksud dia apakah apa saya tanya apa tadi? Terlupa pula. Atau abang cerita je. Tak apa. Saya tanya tadi tentang mengikut profesor kawan Abang Man tu. Profesor tu suggest nak cerita dekat orang secara saintifik, sebut apa? Ada yang mengatakan di kalangan prof-prof yang saya lihat dia buat video mengatakan madu kelulut antioksidan dia 8 kali ganda melebihi mana-mana madu yang ada di pasaran. Cuma dia tidak sebutlah madu kuat tualang ke ataupun lebah Cirana mellifera. Dan dia kata pula lagi gelap madu tersebut antioksidan lagi tinggi. Saya no comment sebab dia pengkaji. Tetapi ini pandangan saya. Lebah tualang yang mana lebah spesies Apis dorsata yang tinggal di hutan-hutan besar yang sumber makannya tidak terbatas. Terbang berbatu-batu untuk cari makan nak dibandingkan lebah kelulut ataupun lebah Cirana mellifera yang diternak sekitar di pinggir-pinggir kampung ataupun di kebun-kebun bunga yang mana sumbernya agak terbatas. Bagi saya tentulah kualiti madu tualang lagi baik. Itu pandangan saya. Abang Man sebab dah 30 tahun lebih Abang Man tetap mengatakan ini respon pelanggan, respon kajian tetap mengatakan bahawa boleh saja orang menyebut kelulut, tetapi Abang masih menganggap kata mana mungkin madu tualang, kerana madu tualang secara tradisi ni adalah yang ratusan tahun dah dalam tradisi kita. Betul. Madu kelulut sejak di komersial kita tak merendahkan, tapi kita kata bahawa tualang adalah bapa bagi segala, ibu bagi segala madu dalam tradisi orang Melayu. Video dah ada ke Mahfuz? Sebab kita akan tunjuk tuaian yang terakhir. Abang boleh cerita tuaian yang terakhir lepas PKP ni. Alhamdulillah, untuk tuaian terbaru sekarang ini memang untuk saya memburu sendiri, memanjat, menurunkan sendiri tidak ada. Tetapi ada saya punya pekerja saya di Riau sana, tuaian terbaru sekali di Bayu Lincir Indonesia dan juga Bayu Lincir dan juga di Sumatera Selatan. Yang mana inilah madunya, satu galanya gelap dan satu galanya agak cerah. Kedua-duanya unit yang cerah wangi. Okey, nanti Abang Haji akan rasa. Okey. Tak apa tuan-tuan, sekejap lagi saya akan beritahu macam mana tuan-tuan nak lock madu yang terbaru ni. Ini adalah madu baru tuan-tuan. Packaging ada yang baru dan packaging ada yang lama. Yang risau tak, kita akan bagi tahu sebab kali ni tuan-tuan boleh lock juga botol mininya sebab dia ada botol mininya selain daripada botol premiumnya. Tak apa, Man, saya nak tanya dulu. Dekat Paman ni. Apa beza madu gelap dengan madu ni? Maksudnya kalau ini tuan-tuan bukan bermadu dengan isteri berkulit gelap dan bermadu isteri tak ada. Jangan salah faham. Kalau dengar podcast dia tak ada visual. Ni ada visual ni madu ni. Apa beza madu cerah dengan madu gelap ni, bang? Okey, keduanya daripada spesies Apis dorsata yang dikenali sebagai lebah tualang, lebah sialang, lebah sawa, lebah lalau, lebah jabung. Okey ya. Gelap dia bergantung pada sumber pemakanan yang ada di persekitarannya. Ada kebiasaan pengalaman saya. Biasanya kalau madu dituai di pinggir-pinggir kampung, madunya agak cerah. Contohnya bunga durian, bunga getah dan bunga apa-apa yang ada di pinggir kampung. Okey. Yang akan dapat macam ni. Contoh yang akan macam ni. Tapi yang ni sedap, wangi. Okey. Biasanya kalau di hutan-hutan besar, kalanya akan IT pekat ataupun gula merah. Itu kalau di hutan-hutan besar di semenanjung Malaysia. Maksudnya hutan tebal, pokoknya jauh dalam hutan. Balak besar. Okey, pokok balak. Ini madu pokok balak. Belum lagi. Ini yang ketiga. Yang kalanya agak gelap. Kebiasaannya hutan berhampiran ladang akasia ataupun pokok yang berhampirannya banyak pokok akasia. Madunya kebiasaan ini gelap. Okey. Tak kira dalam hutan ataupun dekat mana. Pokok akasia ni banyak kat mana? Pokok akasia ni banyak kalau di Pahang dia ada. Pokok akasia ni digunakan untuk buat kertas. Madu daripada pokok akasia ni kebanyakannya terhasilnya daripada celah pelepah pucuk muda. Itu bukan daripada bunga. Daripada bunga mungkin ada sikitlah, tetapi lebih pada pucuk muda. Okey. Sebab itu contoh tuaian di Tembilahan Riau Indonesia yang pernah saya tuai, di sana setiap 3 bulan sekali boleh dituai madunya. Satu pohon boleh menghasilkan 1 tan madu. Color gini? Betul. Dan ini adalah madu untuk Riau. Pengetahuan, madu yang gelap pernah saya hantar ke Makmal Universiti Malaysia Pantai Timur kepada Prof. Madya Dr. Samsubari, pengkaji lebah dan kelulut daripada UMT. Keputusannya amat luar biasa, yang mana ada satu benda yang hadirnya di dalam madu kelulut Tasik Kenyir dan hadirnya juga di dalam madu tuaian saya di Tembilahan, tetapi tidak hadirnya di dalam madu hutan Tasik Kenyir. Itu keunikannya, dan madu itu kandungan gulanya agak kurang. Keputusan yang saya terima. Okey. Saya tak faham tu maksudnya. Okey.
Maksudnya madu ni lebih baik atau apa? Okey, yang tuai yang saya di Tembilahan tadi, Tembilahan Riau. Tembilahan Riau tadi, Tembilahan Riau. dia kurang manis dan ada satu hadirnya di dalam madu Tembilahan dan hadirnya madu Keluluk di Tasik Kenyir, tetapi tidak hadirnya di dalam madu Tualang Tasik Kenyir. Oh, okey macam ni. Satu tu di Riau. Okey. Dia ada kandungan dia tu ada sama dengan madu di Tasik Kenyir. Keluluk di Tasik Kenyir. Tetapi langsung tak sama dengan lebah. Tidak hadir di lebah Tualang di Tasik Kenyir. Okey, heran. Maksudnya seolah-olah lebah Tasik Kenyir dan juga madu Keluluk tak makan bunga yang sama. Itu saya tak pasti. Yalah, tak sama kandungan dia. Dan walaupun jauh pula, seolah-olah yang di Riau dengan Keluluk tu makan benda yang sama. Okey. Saya tak faham. Okey. Kalau nak dikirakan, hutan Tasik Kenyir ni hutan besar, hutan dara. Betul, okey. Yang Tembilahan tadi sekadar hutan berhampiran dengan ladang akasia. Oh. Sumbernya lebih kepada akasia, tetapi itulah kandungan gula dia agak kurang. Lepas tu dia punya hadirnya di dalam madu Tembilahan tadi tidak hadirnya dalam madu Tualang Tasik Kenyir, tetapi hadirnya dalam madu Keluluk Tasik Kenyir. Itu macam mana dia cakap tu? Faham dah. Saya dah faham. Maksudnya uniknya satu tempat di satu tempat yang lain, dua benda satu tempat yang lain. Tapi dia ada persamaan dan dia ada perbezaan. Betul. Jadi konflik dia adalah kalau nak kata dia makan daripada hasil bunga yang sama, mestilah yang dua-dua ni sama. Macam mana satu dengan yang satu yang di Indonesia dan yang di Tasik Kenyir ni sama, padahal yang ni tak ada dalam kandungan madu dia. Ini abang pegang yang hitam ni madu apa? Ini madu lebah Tualang juga. Lebah Tualang. Tetapi yang tuai yang di belah yang saya kata tadi Bayu Lincir. Bayu Lincir. Okey, ini yang terbaru ni. Okey, yang terbaru. Dua-dua terbaru. Dua-dua terbaru. Tapi kenapa color dia lain, bang? Okey, dia tengok persekitaran tempat tuaian, dia tak sama. Kalau ini hasil tuaian terkini. Terkini, dua-dua. Tapi terkini. Ini dapat dekat pokok lain, ini dapat pokok lain. Persekitaran lain-lain. Okey tuan-tuan. Ni dua tempat, faham dah. Di dua tempat yang sama, tuan-tuan. Dua tempat berbeza tetapi di Riau. Tapi dia boleh dapat satu ni. Berarti madu tu di lebah tu memakan sumber bunga daripada tempat berbeza. Okey, kalau ini katanya bunga durian ni. Bukan bunga durian ni, tapi lebih kurang macam itulah. Lebih kepada pinggir kampung. Pinggir kampung. Lebih pada yang ini daripada biasanya lebih pada akasia. Akasia. Okey, ini beza dia. Okey, untuk tuan-tuan kalau nak membeli boleh lock saja sekarang. Abang Man bagi tahu bagi mereka yang dah biasa beli, yang ini tetap RM70 tak termasuk dek pos. Saudara boleh lock, nanti admin bagi nombor dekat Abang Man, lock 70. Yang ini Abang Man kata dia nak belanja hari ni. Yang botol ni kecil sikit ni lock 50 plus post, free post. Jadi nak lock 50 ataupun nak lock 70. Kalau 70 Abang Man kata kena tambah RM10 lebih kalau untuk pergi ke Sabah Sarawak. Berarti kalau wang post ni 15, Sabah Sarawak jadi 25. Ini 70 tidak termasuk pos. Yang ini dia belanja hari ni special 50 termasuk pos. Kali ni Abang Man turunkan botol kotak kecil ni. Apa pun kita rasa loh, Man. Okey. Nak rasa madu Keluluk ke madu Tualang tu? Okey, saya bagi rasa yang wangi lah. Okey. ML ni saya Abang Man cerita. Yang besar ni 250. Yang besar ni adalah 250 ml. Yang kecil ni 140. Yang kecil ni 140 ml. Kalau tanya free post, kalau tanya saya untung ambil yang ni lah. Betul. Pasal 250 RM70. Betul. Yang ini hanya 140. Okey, tak apa, yang ni kena tambah wang post ya. Okey. Jadilah saya nak rasa sekarang, saya memang nak rasa. Okey. Ini lebah ke apa dulu saya akan makan ni? Saya bagi lebah yang wangi. Lebah wangi dulu saya akan makan, tuan-tuan. Wangi sikit. Bismillah. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya kini akan mencoba madu lebah wangi yang baru dituai oleh saudara Abang Man daripada Riau, Indonesia. Tim Abang Man. Bismillahirrahmanirrahim. Lain, berbeza dengan yang sebelum ni. Sama juga. Ya. Ni pokok, ni kawasan yang berbeza tetapi tetap di Riau. Dituai yang baru ni, yang 5 tan ni. Bukan 5 tan. Ini saya dalam 300 kilo saja. 300 kilo je? 300 kilo. Tak. Untuk yang 70, kat tempatan free. Free, Semenanjung. Tetapi Sabah Sarawak tambah RM10. Tambah RM10. Lock 70 je. Sabah Sarawak jangan tambah RM10. Saya ingat yang kecil ni, kalau nak lock 50 free post. Free post, betul. 50 ni free post. Tapi kalau tengok dari segi ML, saya rasa lock yang besar je. Betul. Buntung 70.
Terus sekali dengan pos. Okey, yang ini sebenarnya untuk warga Garasi TV lebih kurang 16 botol. Dia bagi dia Semua belanja rasa kali 16 gelap ni. dan cerah. Alhamdulillah. Tanda penghargaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana lebah ni tak boleh pergi rumah tuan-tuan. Jadi lock tinggal dengan nombor telefon sebab kita akan post. Lock nombor telefon. Okey lock. Jap, okey ni. Ini daripada kelulut spesies ni saya ngeri sikit Dama dan Propolis. Saya tak pernah makan dulu. Okey, bagi saya yang ni sedap. Okey, abang mabuk sikit dah yang ni. Sedap. Saya try Jangan dulu. risau. Rasa satu sudu nak satu botol. Okey. Sedap. Dia ada masam sikit. Pahit sikit hujan. Sikit. Tapi ada yang lagi pahit. Ini the best. Walaupun yang ini manis. Okey. Ya, yang ini rasanya lebih panjang. Kalau lah saudara ambil duration rasa dia ada ekor dia sampai 10 second, 15 second. Ini ekor dia. Tapi untuk saya rasa dia punya kurang gula dia tu yang ini. Itu lain orang lain rasa dia. Betul. Tapi kalau saudara nak rasa nikmat yang panjang ini sebab dia ekor dia lama. Dia lama boleh rasa dia punya madu tu. Kelulut saya sangat takut sebab saya tak pernah makan. Ini nanti Tuan Haji cuba ambil bau dulu. Dia special. Torasika ni bau dia tu. Torasika ni apa? Kelulut je? Kelulut. Okey. Kita akan cuba kelulut Torasika sekarang. Okey, Tuan Haji, ini kelulut Torasika ni dia spesifik macam Paman Bah juga. Okey. Sekarang saya akan mencuba kelulut Torasika pula yang disarankan oleh Abang Man Lebah sebagai kelulut yang terbaik. Kelulutnya baik. Juno mandi dia lepas ni. Ambil bau dulu. Bau dulu. Dia bau dia punya propolis dia tu. Okey. Bau propolis Propolis. Maksudnya Dia walaupun itaman ini daripada spesies propolis tetapi bau Torasika ni lain. Dia lain. Dia punya bau sarang dan bau madu. Sedap. Sedap. Bagi saya kebanyakan kelulut katanya saya Torasika lah saya minat. Torasika sedap. Rasa dia baik macam Paman Bah. Masam. Dia masam sedap. Okey. Okey, ini daripada sarang yang sama tetapi tua yang terdahulu di mana saya simpan di asbok terjadinya menapang kristal. Ini yang mengatakan ramai mengatakan kalau berlaku menapang kristal itu tidak asli. Bagi saya sebagai pemburu madu dan peternak kelulut yang mana pernah saya buat demo simpan kuantiti tarikh yang sama madu tualan dan madu kelulut yang saya tuai dan saya panjat sendiri. Tarikh kuantiti yang sama isi dalam asbok ada yang berlaku menapan, ada yang tidak. Jadi bagi saya berlaku menapan kristal tidak boleh mengatakan madu tu original tidak original. Tu saudara bergantung kena pada ingat. sumber pemakanan. Jadi fitnah nanti saudara Jangan maki kata jual pula madu. ini madu gula. Tidak. Bukan. Dia mendapan kristal. Istilah sains memanggilnya mendapan kristal. Okey. Nak tahu boleh dapatkan buku terbitan Profesor Madya Dr. Sosok Bahari, Legasi Lebah dan Kelulut. Sebelum ni live Tuan Haji dah ada sebut. Yap. Tuan-tuan boleh mendapatkan buku tersebut dengan hanya Google saja nama Profesor Syamsul Bahari dan akan keluar kerana hanya ada satu saja Profesor Madya yang membuat kajian mengenai lebah bersama dengan Abang Man. Sama saya tanya ni, ini madu apa pula ni? Ini madu kelulut, sarang yang sama tetapi yang ini lagi pahit. Okey, kita cuba. Maksud kenapa di Busudu tak apa ni? Boleh, tak ada masalah. Isteri jauh ni. Tak apa, tak ada. Dia nak ambil Grab balik ni. Alamak. Okey. Yang ni lagi pahit madu dia. Torasika insyaAllah stok yang saya ada sekarang ni dah clear. Saya mungkin balik dalam masa 3 hari ni. Hari minggu ni saya balik untuk sedut. Sebab ramai yang order. Okey. Tak apa. Yang mana nak order, yang tak lock, boleh. nak order ambil nombor telefon yang Mahfuz siarkan. Nak beritahu ya, madu kelulut saya jual standard botol ini. RM100 saja. Pernah saya jual pada satu ketika dulu 100.5. Sekarang ni untung sudah banyak, toki sudah senang. Offer 100 saja untuk 325 ml. Penuh Cuma ni, tidak ada stiker. Tak ada stiker. Yang pentingnya hak di dalam bukan di botol. Betul. Okey ya. Okey, kalau siapa yang nak lock, saya sarankan lock konvensional yang ini je. Sebab dia 250 ml kan. Dan RM70 settle. Kalau saudara lock yang kecil ni 50. Tapi apa ni? Tapi bagi saya untung yang besar lah. Untung yang besar kan. Sebab saudara bayar jadilah wampu je. pengguna yang bijak. Jadi pengguna yang bijak. Okey, sudu besi ya. Cerita mitos memang. Orang kata kalau pakai sudu jadi racun. Banyak yang mengatakan nak makan sudu jangan pakai sudu besi. Khasiatnya hilang. Saya belasah sudu besi. Okey, saya tanya pendapat Prof Madya Dr. Sosok Bahari, pengkaji lebah dan kelulut daripada Universiti Malaysia Terengganu. Okey, saya katakan kepada Prof, ramai yang mengatakan
khasiatnya akan hilang apabila menggunakan sudu besi. Ini pandangan Prof, apa yang Prof katakan kepada saya. Adakah berubah rasa dan kala menggunakan sudu besi? Kalau berubah rasa dan kala, menandakan berlakunya tindak balas kimia. Yep. Okey. Tapi kalau setakat 1 minit, 1 jam pun saya rasa tidak berubah rasa dan kala. Jadi bagi dia tiada masalah. Tetapi jangan disimpan di dalam bekas logam dalam jangka masa yang lama. Terutama madu kelebah kelulut. Kerana madu kelebah kelulut ni dia lebih bersifat ber-IC. Pasal dia masam kan? Betul. Okay, betul. saya tunjuk kepada saudara. Jadi, apa yang Abang Man maksudkan tadi ni, kamera mana? Kamera ni dia kata kalau madu ni tajam dan dia kena dengan besi, mesti adalah tindak balas kimia, barulah kita kata berlaku keracunan mungkin akibat guna tu. Tapi para profesor menganggarkan bahawa mereka pernah mencuba hingga tempoh sehari, tak berubah pun warna madu tu, berarti tidak ada tindak balas asid di antara asid dalam madu dan juga besi yang digunakan sebagai sudu. Jadi boleh dikatakan mitos. Cuma mereka menyarankan untuk tidak menyimpannya dalam botol besi, kerana kita tak tahu setahun, 2 tahun apa jadi dia. Jadi semua orang tahu bahawa simpanan dalam botol kaca adalah masa yang terbaik. Okey? madu kelulut botol 325 ml RM100. 100. Tapi hari ni tak ada stok. Dia tak boleh tak ada lock. stok. Dia orang kena ambil nombor telefon yang Mahfuz Ambil buat tu. insyaAllah Kontak. saya Pasal akan- Abang Man balik ni baru nak try. Untuk pengetahuan saudara, hidup dia berbeza. Dia tinggal di Selangor. Dia tuai di seluruh Malaysia termasuk Indonesia. Tapi ladang kelulutnya adalah di Pahang. Dia di Temerloh, Pahang. Kampung Bukit Lada, Kampung Awah. Yes, hari ni baru dia nak balik tuai. Pasal PKP dah habis, Abang Man boleh tuai, barulah akan ada kelulut tu. Hari ni, siapa yang nak madu lebah boleh lock RM70. Madu kelulut ambil nombor telefon. Tapi madu kelulut limited ya, limited. Sebab Yang lock tuan-tuan, tolong lock nombor telefon RM70. Kita tahu saudara lock madu lebah. Okey. Okey? Betul. Okey, Man, saya nak tanya satu, Man. Ya. Ini pasal pengalaman. Tadi dah cerita ilmiah dah. Tapi pengalaman ni pasal pandat madu lebah ni, selain daripada, dia kalau tak cerita seram ni tak menarik. Saya nak tanya cerita mengenai, orang kata kalau setiap sumber benda dalam hutan tu ada rezeki, mesti ada penunggu dia. Saya pernah dengar lah cerita kalau nak tembak yang hutan, itu kampung Bunian. Kalau pergi satu tempat nak petik madu, takkanlah tak nunggu dia. Pokok sebagak-bagak memang panjat. Betul. Apa cerita di sebalik hantu madu lebah ni? Betul-betul. Banyak cerita yang menyeramkan juga dalam sewaktu saya menuai madu lebah tualang ni, khususnya di peringkat dahululah waktu tuaian dilakukan sebelah malam. Jadi kita pun sedia maklum, Iblis ni kalau waktu malam ni memang dia aktif. Jadi gangguan tu memang ada setengah tempat yang ada gangguan. Contohnya pengalaman saya tuaian di hutan Cain, Kampung Bukit Lada, berhampiran dengan orang kata kubur keramat lah, senang cerita. Jadi itu pengalaman pertama yang merembangkan bulu tengkuk saya. Sebab itu saya baru belajar mengikut kawan. Kawan dah naik, saya ikut kemudian. Dalam baru sampai separuh batang, bunyi mati anak ya. Mati anak, Pontianak dalam sebutannya adalah mati anak. Okey. Dia punya bunyi daripada jauh sehingga dekat. Merengek, bunyi budak menangis, bunyi kucing, macam-macam. Sangat-sangat menyeramkan. Dekat tu maksudnya, dekat tu. Dia mari dekat. Tapi kita tidak nampak kelipat dia. Okey. Jadi, sewaktu itu, apa yang boleh dibaca, saya bacalah. Memang takutlah. Cuma nasib baik dia tak menjelma. Menampakkan diri. Pengsan dibuatnya. Banyak cerita. Contohnya, beberapa sahabat saya pernah diduga. Contohnya, baru proses nak memanjat, baru nak dilakukan, dah ada orang buat kerja ke atas, menyapu lebah. Teruk kena sengat orang di bawah. Ini Iblis punya kerja. Okey. Macam-macam. Dan satu pengalaman yang diceritakan, dikongsikan oleh sahabat saya daripada grup senjata api Pahang, Tuan Haji Amir. Pernah menuai di ladang akasia Kumasul dekat Pahang, di mana satu kejadian yang cukup-cukup ganjil. Pokok tualang sebesar 3 pemeluk, yang mana sewaktu malam tadi dia tuai madu dapat 1 ton dram madu. Keesokan paginya pokok tualang tadi putus. Apa yang dikatakan meremang sebelum orang Putus sana, putus, tumbang. Okey putus, hilang, dahan habis. Tinggal kontot. Makna habis batang. Macam ada orang tebang. Betul. Pokok tualang tu lebah yang diambil dia panggil cermin air. Biasanya orang yang kaki-kaki memburu lebah ni sebut dia cermin air ni, kalau orang dulu nak ambil dia amat-amat berhati-hati. Dia kira lebah keras tu. Tempat tu keras. Angker. Maknanya gangguan tu lebih. Jadi yang peliknya,
Sedangkan dia berkemah tidak berapa jauh daripada lokasi pokok tualang tu. Hari balik lalu di kawasan tersebut, pokok tualang tu dah putus. Semalam baru tuai madunya. Ribut tak ada, apa tak ada, tetapi satu yang pelik terjadi. Oh, ini pengalaman yang agak menarik. Ha? Tapi belum ada yang sampai dia jalan tapi, Man, kau ambil lebah ke? Tak ada, macam tu belum ada. Banyak cerita Tuan Haji, banyak cerita. Ya. Contohnya panjat-panjat dahan sekah. Baru nak naik dahan sekah, ada juga. Sekah tu apa? Dahan patah. Oh, okey. Belum. Bunyi dahan patah tapi tak ada apa pun. Pagi esok tak ada apa. Itu lebih kepada di kalangan pemburu madu lebah dia panggil hantu punggur. Kadang tu saya pernah hantu punggur. Oh, punggur. Punggur. Okay. Tahu punggur ni apa? Punggur ni dahan yang mati jatuh. Oh. Faham tak? Dahan yang mati jatuh, sekah jatuh. Okey, itu hantu dia. Dia berdebab jatuh. Saya pernah ambil di hutan Bukit Gebuk. Maran Pahang. Waktu itu saya pun tak ingat, tapi ini cerita dah lebih kurang 20 tahun lebih. Saya sendiri masa tu saya duduk di bawah, ada sesuatu yang jatuh. Memang saya katakan orang yang memanjat jatuh. Tapi apabila suluh tidak ada apa-apa. Oh, bunyinya kuat. Memang jatuh, bunyi orang jatuh. Okey. Tapi itu hanya gangguan makhluk halus. Dia memang kan, saya tak tahu secara berman personal lah. Pagi-pagi terus panjat ke ataupun sampai sekarang mesti ada Okey ya. sampailah sekarang. Pagi-pagi terus panjat ataupun ada dia berbeza Tuan Haji. Okey. Kalau dulu saya ada arwah Den Sabu panggil arwah Raskar ni, tok guru saya, dia ni memang hebat. Nama Den Sabu ni memang terkenal di Kampung Bon Maran. Okey. Memang orang otai pemburu madu tualang ni. Okey. Jadi arwah ni kalau dia memanjat, dia tanya siapa yang nak memanjat nanti bagi tahu, dia berbela pokok tu. Dia bela pokok tu, maknanya dia bela. Ada macam mana cakap? Maknanya dia dia minta dia bela dulu pokok tu untuk sebelum manjat. Oh, okey, minta izin. Betul. Minta izin Okay. dulu. Jadi setiap yang memanjat tadi dia akan takik pokok tualang, dia bagi makan sedikit. Dah siap tu baru dia bagi orang naik lah. Okay. Tapi dia dah buat semua jalan, dia dah azan dekat atas pokok, memang sangat-sangat mendayu lah. Pokok itu pun waktu tu ada budak menangis di atas bukit dalam pukul 1 pagi. Dah azan apa semua. Ada gangguan. Okey. Dia cuba bermanja je lah kalau dia menangis jauh-jauh. Dia nak bergurau. Tapi sampai sekarang kalau Maman pergi terus panjat ataupun saya terus dia. Sekarang ni saya maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Maknanya niat saya nak cari rezeki halal, nak bagi makan Nabi, nak bagi pelanggan-pelanggan saya madu yang terbaik. Paku naik habis itu. Agak tahan kena sengat, saya naik terus ambil. Kalau tak tahan saya turun balik. Itu saja. Okey. Itu antara cerita ritual sebab kita tak banyak dengar cerita pasal orang madu lebah ni sebab lain tempat, lain macam kalau dia pergi sampai ke Riau ada pokok sampai dalam hutan. Berarti ada pokok yang kalau kita tengok pun tak munasabah untuk dipanjat. Mahfuz tunjuk gambar banyak tu kalau tengok dia punya paku-paku pokok tu. Saya ingat kita tak mungkin sampai separuh pun sebab gayat. Abang, saya nak cerita lagi satu, Man. Dalam panjat madu lebah ni pernah tak pergi ke satu sarang hasil dia tak macam yang kita gambarkan? Itu biasa. Kadang tu kita lihat sarang berdepa panjangnya. Faham berdepa? Berdepa panjang. Oh, dahan dia. Sarang berdepa banyak. Okey. Tapi hasilnya satu cawan saja madu. Itu biasanya sarang yang dah agak tua. Lebah ni pandai juga menipu. Kadang tu kita tengok nampak kemas. Biasa sarang lebah kemas, dia pengisian madu dia cantik. Tetapi sekarang ni lebah pun macam orang juga. Dia buat taktik ya. Panjat-panjat tertipu. Balik hampa. Ada juga. Tetapi untuk pengetahuan mungkin pemburu-pemburu baru, untuk ramai juga sekarang ni ramai yang tanya saya, Abang Man, contohnya daripada Sabah Sarawak. Okey, Abang Man, macam mana nak tengok madu tu ada tidak ada? Bagi saya nak kata tepat 100% tidak. Tetapi lihat keadaan bentuk sarang, kalau dia dah labuh menandakan lebah itu dah bersarang. Oh, lonjong. Dia nampak labuh. Labuh menandakan dia bersarang. Tetapi madu belum tentu ada ya. Kalau sarangnya kemas, ibu dia tersusun kemas. Kepala biasanya tempat yang tinggi, dia akan buncit kembung. Itu tempat pengisian madu. Kalau dia warna putih, tapi kita tak nampaklah ibu dia tutup kan. Cuma kita apabila nampak kembung besar, menandakan pengisian madu tu besar. Tetapi apabila ibu dia kemas, kebiasaannya madu terpenuh kerana apa? Anak dia tidak keluar lagi, tidak menghisap madu. Madunya 100% penuh. Saudara, saya baru diberitahu, rupanya madu lebah ni, dia adalah makanan untuk anak lebah. Barulah saya faham, madu lebah ni bukan dia titik sebagai telur benih untuk anak lebah. Tak, dia buat anak dia makan madu tu. Dari madu tu adalah makanan lebah. Berarti itu betul lah teori dia.
Maksudnya kalau dia bersarang tapi dia belum lagi ada anak, berarti bahagian madu tu tak akan dititiskan manisan untuk anak dia. Dia anak dia apabila menetas, dia akan keluar dan pergi ke tempat pengisian madu, dia akan sedup, dia akan hisap. Macam tu. Okay. Bukan yang lain hantar, tak. Betul, dia sebab betul. tu ulat ni, sebab tu telur tu propolis. Propolis pula. Bipolen lah menjadi sumber protein kepada anak lebah. Ini yang dikatakan oleh seorang prof kepada saya. Okey, ada soalan apa orang nak tanya, Abang Man? Ada. Okey, ini saya tanya soalan dulu sebab yang lain tak dengar. Soalan yang anda tanya saya ulang balik. Abang Man. Okey. Kalau simpan dalam peti ais, orang kata khasiat madu akan melemah. Ini bagi saya tidak benar lah. Tidak betul. Apa yang dikatakan oleh Prof Allah Akbar subhanallah. UMT. Bukan. Yang daripada Sa'alam. Ini pengkaji lebah juga. Dia banyak jual produk. Dia mengatakan walaupun berlakunya mendapan kristal, tidak masalah. Okey. Ni macam ni. Boleh makan, khasiatnya tetap sama. Dia tidak hilang sama. khasiatnya, malah dia mengenyangkan. Okey, cuma kalau botol macam ni macam mana nak ambil, betul tak? Kita betul. pakai botol yang agak meluas, kita boleh sudu. Tetapi maksudnya Paman, benda putih ni kalau saya boleh ambil dengan sudu, ambil boleh, makan je. Makan tidak masalah. Rasanya sama rasa madu. Dia sumber dalam madu Betul. Dia Okey tuan-tuan, itu habis mitos dia. Berarti sekarang ni tak payah risau dengan binatang putih ni. Tak ada apa dia. Kalau kata boleh saudara ambil pun boleh makan je. Tak masalah. Cuma berlaku mendapan kristal ataupun tidak bukan jawapannya kepada tu madu tu original tidak original. Bukan. Betul. Kalau tuan tengok, saya tak fikir kata mendapan ni air. Kita tengoklah gambar ni. Takkanlah air begini. Kalau air dia jadi ais keras. Ini dia macam mendapan kita panggil kristal dia je. Nampak? Saya tak fikir kata ini air. Orang duk kata kalau madu jumpa ni palsu. Mana tak boleh, itu fitnah tu. Sebenarnya madu je boleh saja ada begini dan boleh saja tak ada. Bergantung pada tempat yang dituai dan musim yang dituai. So saya tak fikir ini adalah air. Kalau air dia jadi keras, kata buah peti ais. Okey, so kristal ni tak jadi isu. Tidak jadi isu. Tak jadi isu, saudara boleh saja minum. Aman? Yes. Saya nak tanya, 36 tahun panjat. Ya. Pokok yang pokok jumlah waktu memanjat dengan hasil tuaian, yang mana terbanyak dan di mana tempat yang pernah dapat paling banyak sekali? Yang paling pecah rekod dunia lah sebenarnya bagi saya. Tuaian di Tembilahan Riau, Indonesia yang saya lakukan hampir 2 tahun yang lepas, daripada 2 pohon hara, jumlah sarangnya lebih kurang 230 sarang, penghasilan madunya sebanyak lebih kurang 2 tan. 2 tan? 2 tan untuk 2 pokok? 2 pohon. 230 sarang. Lebih kurang, tapi tak habis. Bukannya yang ujung tak boleh ambil. Tuan Haji. Kalau ambil jatuh pupus patah. Tak, bukan masalah pupus. Bimbang kita ke bawah. Okey, ujung. Risiko. Biasanya kalau ambil mana? Maksudnya abang kata tadi yang 2 tan tu kan. Dia season dia boleh dijangka tak? Tak boleh. Maksudnya macam mana? Maksudnya kan kata dapat, kita tahu dah abang dapat bulan 8 maka pergi ambil je pada tiap-tiap kali bulan 8. Okey. Di Tembilahan pohon yang saya panjat itu, tuan punya pokok telah menetapkan setiap 3 bulan sekali baru tuaian. Contoh, selepas tuaian kali pertama, kebiasaan madu pengisian dia berganda. Mungkin hampir 1 kali ganda lagi dia punya pengisian. Tetapi tuan punya pokok dia bagus. Dia untuk menjaga populasi lebah supaya tidak pupus, dia biarkan untuk anak tu meletas. Supaya ekologi, ekosistem tu berjalan. Betul. Jadi setiap 3 bulan sekali dituai. Okey. Saudara boleh lock sekarang. Ini untuk 200 botol 250 ml saya kena. Ni tak apa, dia dah bagi ni kat sini. Saya buka je untuk saudara tengok botolnya, Man. Supaya dia orang dapat tengok sampel botol. Nanti. Yang ada boleh buka lah. Lock RM70. Ini adalah free post. RM70. Apa ni? Soalan yang saya nak bezakan yang madu ori dengan yang tak ori. Okey. Soalan madu ori dan madu tak ori. Madu ori balik rumah bini marah. Madu tak ori balik rumah tak apa. Okey, ni Tuan Haji. Cantik kali. Betul. Macam Datuk Sri Vida. Tu dia. Pak Mora, botol dia cantik, saya dapat kayak ni. Betul, mitos tentang madu palsu dan madu asli. Bagi saya, secara jujurnya, pengalaman 36 tahun di dalam bidang pemburuan madu lebah tualang, saya katakan hanya satu cara saja nak mengetahui madu tu original tidak original. Ikut saya ataupun ikut mana-mana pemburu madu, duduk di bawah pokok, sambut, bawa balik sendiri. Kerana ujian makmal pun bagi saya ada yang diselewengkan. Kejujuran tu. Okey, kejujuran maksudnya Abang Man tak boleh jamin. Dari segi rasa, warna, kepekatan, bau gas, kita tidak boleh nak kata madu tu original tak original. Contoh yang pernah saya ceritakan kepada Tuan Haji, tuaian daripada satu pohon yang mana dilakukan 4 kali.
rasa 3 rasa yang berbeza. Satu betul. tegik, satu manis wangi sedap dan satu lagi pahit. Ya, itu memang selalu cerita dalam minggu dulu dan sampai sekarang pun dia akan berlaku. Betul. Bergantung waktunya kalau dia tuai bulan Januari ada bunga ni kembang. Berarti lebah tu makan bunga tu. Kemudian dia lebah tu rotate lagi bulan Januari bunga tak kembang, bunga lain pula kembang. Jadi dia bergantung bukan pada pokok tetapi adalah musim bunga apa pada waktu tu dan bunga tu lah yang akan menentukan rasa madu tu. Betul. So saudara tak boleh kata memang itu kau jual rasa dia manis-manis kenapa kali ni masam-masam tak boleh. Okey. Dia tetap daripada pokok yang sama tetapi season yang berbeza menyebabkan lebah mendapatkan bekalan madu daripada sumber pokok yang berbeza. Okey, itu beza dia. Jangan kata kau jual itu hari ori kali ni pirate. Tak. Pasal 4 season 4 rasa yang berbeza. Contoh Tuan Haji ya. Tuan Haji rasa yang itu hari ada sama dengan ini? Tidak ada. Tak ada. Tapi itu hari sedap tuan. Yang coklat itu hari tu. Itu dia simpan madu lama tu. 2 tahun. Itu bukan untuk dijual. Dia bagi saya rasa je madu 2 tahun tu. Itu rasa dia lagi lama bila kita telan. Dia punya rasa ada sampai 20 second. Tapi saya cerita yang tadi abang bagi saya tadi yang mana? Yang saya kata yang ni. Mana? Ni. Okey, Sorry, yang ni. okey. Ini antara yang best ni. Dia ada dalam botol besar ni. Dia okey. Ni. Betul lah tu. Yang ini. Dia wangi. Dia ada lebih kurang dalam 15 second. Sedap. Bila kita telan berarti kita akan dapat rasa madu tu lagi dekat tekak kita. Itu memang. Ini saya sarankan yang ini. Tapi inilah yang keluarnya. Kalau saudara nak lock je yang mudah, RM70 lock sekarang. Kita akan bagi kepada Abang Man nombor dan Abang Man akan post. Cuma dia bagi tahu kali ni post akan pakai barang ni sebab dia tak mau pecah. Post dalam ni tapi anda dapat juga botol ni. Betul. Nanti balik rumah baru pindahkan. Baru pindahkan. Bagaimana pula dengan madu yang kalau dibiarkan boleh bertempurung dengan semut tu macam mana? Dia orang siap saya tanya soalan takut yang tak tanya sebab Bagus. dia orang tak dengar suara admin. Cerita Orang selalu kata madu kalau diurung gula madu palsu. Betul ke tak Aman? itu cerita yang kita dengar daripada dulu lagi. Okey. Kalau tanya saya, ini saya nak ceritakan. Ada beberapa orang ustaz yang menjual madu. Saya tidak mahu sebut namanya. Yang mana dia membagi tazkirah Ramadan mengatakan, kalau madu itu original, kalau semut makan itu madu tidak original. Dia kata, saya rasa menyirap darah. Tapi sabar. Okey. Jadi kesimpulannya, mati semut kena gula. Saya pernah katakan. Okey, saya katakan 95%, 99% madu yang pernah saya tuai di hutan-hutan Pahang, di hutan Gerik, Kota Tinggi Johor, Sepang, Tembilahan, Siak, Jambi dan Palembang, Indonesia. Saya berani katakan 95-99% semut akan makan. Okey, satu lagi menguatkan bukti. Saya berani kena sebenar. Tuan boleh ikut saya sendiri. Duduk di bawah pokok, sambut tiga daripada sarang 3 persitaran yang berlainan. Andai kata ketiga-tiganya semut tidak makan, saya bukan nak bunuh diri. Saya sayang kat nyawa saya. Tuhan bagi nyawa hanya sekali. Tetapi saya berani kena saya benar. Saya ambil parang. Maksudnya tuan-tuan, madu kan manis. Betul. Dekat mana mesti ada semut makan. Takkanlah dia ada satu protection measure. Kadang-kadang orang cerita lebih-lebih kan. Memang daripada pertama kita jumpa, kita nak hapuskan mitos madu. Betul. Satu, mengatakan madu tak boleh atas sudu, bohong. Seni sains membuktikan. Ini adalah kajian daripada rakan dia Profesor Madya Dr. Samsul Amri. Samsul Bari. Samsul Bari. Okay. Mengatakan kristal ni adalah air. Tengok pun dengan logik akal. Air dia akan jadi ais lah. Betul, ini tak, dia hanya jadi ledak aja. Dia keledak aja. Cuma mungkin ini daripada habuk bahan sarang ni waktu dia orang ambil. Jadi ini masih lagi sumber, dia kata boleh ambil makan je. Ini bukan sarang tak. Dia daripada sumber-sumber yang diambil oleh lebah tadi. Mungkin dia kandungan air apa yang ada dalam madu daripada glukos, sukrufut. Dia benda ni lah. Ya, benda sains lah ni dalam ni. Jangan risau. 2. Yang ketiga, dia kata teori titik atas kertas ni. Lepas tu kalau ada kembang, yang bahagian kembang tu adalah air. Pun palsu. Abang nak bagi tahu saya, tak ada, tak boleh ditentukan. Tak boleh. Dulu saya kata madu warna air tebu. Palsu. Tak, memang kata tak. Sebab lain season tuai, lain color dia. Berarti yang color macam air tebu pun, insya-Allah itu madu ori. Tetapi kalau nampak macam ni ori pun, insya-Allah akan ada yang palsu. Okey, berarti kena percaya pada orang yang jual. Okey, Tuan nak betul. Tuan Haji, malah madu kelulut ada yang color purple, ada color hijau. Itu ada keunikan dia. Sebab apa saya di dalam Persatuan Peternakan Keluk Pahang, yang mana di dalam persatuan ada beribu lok kelulut, yang mana pelbagai color dan rasa yang kita berbeza, boleh temui berbeza. Abang, saya makanan, okey? saya nak tanya tentang beza. Orang selalu buat mitos tentang madu lebah dan madu kelulut. Kononnya mana satu yang lebih baik? Bagi saya kedua-duanya tiada masalah. Yang penting madu itu original. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Ya? Itu saja yang saya berani saya jawab. Sebab apa, saya sekadar pemburu tegar, bukannya saya penganalisa madu, tidak.
Okey. Tapi Abang Man saran dua-dua lah. Betul. Maksudnya kalau siapa yang suka edisi masam-masam ni, kelulut, ambil sedap. kelulut. Kalau jenis macam saya ni, ambil madu. Sebab saya suka benda yang lekat lama. Tapi kelulut yang rasa yang tadi, yang ketiga tu sedap. Tu sedap. Boleh main lah kelulut tu. Cuma ada sikit masam juga. Yang tapi kedua tora tak? Bukan ketiga. yang kedua, tora. Tora yang mana, Mat? Tora sika je ni. Ni Torasika ni. Saya tak boleh minum dah banyak lah ni. Kejap mabuk madu ni. Alamak. Ini Torasika. Ini rasa dia sedap. Mana dia tengok lagi sangat cair. berbeza. Memang jauh sekali rasa. Ini kalau buat bertekak madu palsu, kelulut palsu, kelulut ori boleh bergaduh. Ada dua-dua ori tapi rasa memang jauh beza. Betul. Yang ini sedap tahap gaban ni cuma Tu dia. Madu tu disimpan lama, contoh setahun, 2 tahun, warna tu akan tukar macam mana? Okey, Amat je satu saya tanya soalan. Takut pembaca dengar. tak dengar soalan tu. Tadi admin bagi tahu ada yang tanya. Madu kalau disimpan lama berubah warna ataupun tidak? Okey. Ini pengalaman saya. Kalau madu itu dituai sewaktu musim panas kemarau berpanjangan, madu tu benar-benar likat dan pekat. Biasanya dia lambat berubah rasa dan color. Gasnya pun kadang-kadang langsung tidak ada. Tetapi kalau tuaian biasa-biasa disebabkan cuaca kita ni khatulistiwa, panas lembap, kandungan air di dalam madu tualang ataupun madu kelulut kita ni sangat-sangat tinggi. Jadi biasanya dia cepat berubah rasa dan color. Okey, kalau kita simpan terlalu lama, contoh saya simpan sampai 18 tahun, madu dia sudah jadi hitam dan di bawahnya ada kerak macam kerak tanah, endapan. Lepas tu pula madu tu dah jadi cair, daripada pekat asalnya jadi cair. Tapi wajib madu kalau tuaian suatu biasa-biasa daripada color gelap dia akan menjadi color hitam. Itu normal. Itu normal lah. Okey, maksudnya perubahan warna bukan berarti dia rosak. Itu Tidak, adalah tidak. perubahan dari segi saintifik dia saja. Dia Betul. akan Sebab berubah apa dia warna. tidak ada bahan pengawet. Okey. Tuan Haji. Sakit kencing manis, boleh ke makan madu ni? Okey. Ini satu persoalan yang baik. Kalau kita tanyakan kepada doktor-doktor, baru Ni untuk injek soalan takut anda tak faham. Ada yang tanya tadi, apakah pesakit kencing manis yang tak boleh makan benda manis ni boleh makan madu atau tidak? Ini pendapat Aman. Okey, saya ada tanya beberapa profesor dan juga doktor. Doktor pun ada ramai yang mengatakan doktor mengatakan kalau pesakit diabetes diharamkanlah sengaja makan gula ni, termasuk madu. Okey. Tetapi yang terbaru sekali saya tanya, doktor, betul ke? Sebab apa saya tanya profesor, ada yang mengatakan madu daripada kalau betul-betul original tidak ada masalah bagi pesakit kencing manis, tetapi ambil dalam dos yang jangan terlalu tinggi. Okey, ambil dalam dos yang agak kecil lah. terbatas. Mungkin, Jangan terlalu tinggi. satu Satu letih. Okay. Untuk tujuan berubat lah cakap. Okay. Lepas tu jawapan daripada doktor yang terbaru ni kata sebab apa? Dia mengatakan tak boleh. Sebab apa? Terlalu banyak madu yang palsu. Itu yang doktor terbaru saya tanya. Jadi Okey. saya pun no comment ya. Saya no comment. Berarti setakat ni mereka bimbang oleh kerana pasaran madu tak menjamin ketulinan dia. Tapi kalau madu tulin, ambil dalam dos yang yang tapi jangan sekadar ambil perlu, satu sudu ni dia tak ada masalah. Okey, log ada berapa ni dah? Saya mengharapkan sekurang-kurangnya 50 ke 100 log malam ni. 40 lebih anda boleh turun log je lepas ni dengan log RM70 dan tinggal nombor telefon. Dan anda ada nombor telefon Abang Man, malam tu pun log 70 je, tapi log selepas itu jadi banyak. Jangan risau. Saudara boleh log, tinggal nombor telefon dan saya saran ambil botol ni lah ni. Ni botol Datuk Seri Vida ni. Ala-ala Pamoga Datuk Seri Vida. Abang Man pun komersial. Tak lama dia boleh jadi sponsor untuk Gegar Baganza. Kerana dia punya... Apa nama madu yang sedap tadi tu? Yang mana tadi? Yang mana? Yang mana tadi? Oh, yang ni kelulut kena telefon kemudian. Torasika. Malam ni tak ada. Abang Man pun Betul. nak balik tuai je. Sebab Betul. dia ada ladang dia sendiri di limited juga. limited. Limited. First order setakat, siapa order dulu dia dapat InsyaAllah. Tapi boleh kalau dah ada nanti saya boleh hubungi kemudian lah. Sebab apa benda ni kebetulan satu lagi sekarang ni musim bulan 12, musim hujan, madu kelulut agak kurang. Kena faham. Dia biasanya banyak dalam bulan 3 nanti. Sebab tu kita naikkan dua. Satu adalah nombor satu log je tu nombor ni tak ada masalah. Satu tu nombor telefon yang Abang Man kita bagi tu bagi saudara nak kelulut. Cuma Abang Man bagi tahu tak banyak because Disember adalah tengkujuh, Pantai Timur juga alami tengkujuh, berarti penghasilan kelulut tak banyak walaupun dia akan tuai. Okey, so dia tak saran untuk terlampau harap. Biasanya tuaian kelulut yang baik bulan berapa? Dia dalam bulan 3. Mac adalah musim tuaian kelulut yang produktif sebab Disember adalah hujan. Okey, boleh lock je madu ni yang saya kata. Ini yang tuaian terbaru Tuaian terbaru daripada Riau yang dihantar 300 kilo je. Berarti ini adalah tuaian terkini selepas PKP di mana walaupun memantak ke Indonesia tetapi rakan-rakan beliau telah menuai di sana dan hantar dan hanya 300 kg so tak banyak. Saudara boleh lock sekarang kalau saudara nak lock RM70 free post. Untuk anda
untuk Abang Man bagi. So saya harap sekurang-kurangnya malam ni anda terus lock saja. Kita target 70 botol saja. Dan kalau saudara nak lock lepas tu, just simpan nombor telefon Abang Man. Abang Man ada nombor telefon dia bagi kalau saudara nak hubungi kemudian apa semua. Keputusan daripada Genom Malaysia yang terkini. Setiap tong yang madu saya jual, setiap titisannya saya jamin garanti original 100%. Ini keputusannya. Ya, ini setiap kali madu sampai, kan saya cakap dulu, Abang Man tak pernah tu setiap kali madu sampai, Abang Man tak pernah terus pergi jual. Dia akan hantar ke universiti dan universiti akan buat kajian. Nah, ini adalah sijil bagi tuayan kali ini. Genom Malaysia. Yang dikeluarkan pada 21 Disember tu. Sijil tuayan dia ini, kandungan-kandungan report sign dia. Negatif kontrol kosong, positif kontrol, lepas tu ni ada proses honey profile. Ini adalah result yang dikeluarkan oleh Genom Malaysia. Ini dia punya executive summary lah. Berarti setiap kali saudara beli madu Abang Man, dia madu yang telah pun dibuat kajian sains. Cuma aku tak tahu nak baca lah, nak explain kepada korang. Kalau ini bukan kolesterol ni, pH dia ni. Tapi nak bagi tahu, kata dia telah melalui ujian makmal. Dan makmal recognize bahawa Abang Man jual sebab satu benda yang bagus tentang man madu lebah ni, dia sentiasa melihat madu dari segi faktor sains. Sebab tu dia tak percaya madu-madu benda ni apa semua. Lepas tu madu boleh situ, madu boleh ini. Bagi dia madu adalah madu. Nabi sebut sebagai sunnah tapi jangan tonggang. Tonggang dengan mengatakan kerana Nabi kata sunnah, belilah madu sebab meniaga madu. Tak, dia jual madu tanpa menonggang agama dengan dia kata beli sebab jaminan, dia ada video, dia ada bukti bahawa semua madu dia tuai sendiri. Dan lepas tu semua madu dia melalui kajian akademik. Okey, Tuan Haji, ada sedikit pembetulan. Tuayan daripada Man Lebah dan juga tim Man Lebah. Tim Man Lebah. Contoh sekarang ni tuayan saya tidak boleh nak pergi ke Riau, memang bohonglah kalau saya kata madu yang saya tuai sendiri ya. Tetapi tim saya yang saya betul. Betul lah? Tadi saya dah sebut rupa dia sana dia dah lock dah pokok tu. Berarti pokok tu dia dah lock. Setahun 4 kali dia boleh tuai. Cuma kali ni tak boleh tuai. Tim dia di sana tuai dan hantar. Ini 300 kilo yang terbaru yang dituai dan dah dikeluar result dia pada 21 Disember. Sebab tu saya nak panggil dia minggu lepas. Dia tak boleh datang sebab dia tengah tunggu result tu. Kerana result tu akan menjadi panduan kepada dia dari segi saintifik, apa yang ada dalam tu, apa yang, sebab Abang Man sentiasa nak tahu setiap kali dia tuai mengikut season, mengikut tempat, apa beza dia. Dan tuaian dia juga menyumbang pada kajian akademik di Universiti Malaysia Terengganu untuk menyimpan orang panggil big data tentang hasil tuaian mengikut lokasi, mengikut musim dan juga mengikut waktu. Terima kasih Abang Man kerana sudi. Ada tu lagi. Okey, untuk tuaian mungkin bulan 2, bulan 3 ke bulan 4 saya akan menuai madu di sekitar Tasik Gubeh, Kedah ataupun Gunung Jerai, di mana insyaAllah ada di kawasan yang tertentu saya akan bawa wartawan majalah 3 Roslan Barbatov dan juga Encik Razif daripada Genom Malaysia untuk menganalisa madu saya, buat kajian, dan juga Encik Nazaruddin daripada Jabatan Kimia, yang mana tuaian itu saya akan lakukan tuaian tanpa sentuhan tangan. InsyaAllah saya akan persembahkan. Apa tu tuaian tanpa sentuhan tangan? Maksudnya dibungkus terus dengan plastik. Tuaian itu insyaAllah saya akan persembahkan kepada orang nombor 1 Malaysia. Majalah 3, insyaAllah. Bang, maksudnya tuaian terus ni apa? Okey, sarang lebah dibersihkan, ibu-ibunya, dan dipotong bahagian tidak berkenaan. Contohnya di bahagian hujung sarang madu kebiasaannya ada bee pollen. Bee pollen ni kasatnya sangat-sangat tinggi. Okey. Tetapi kalau bee pollen ni termasuk bercampur dengan madu tadi, sarang madu, dia akan berkeladak. Biasanya dia akan nampak di atas ni warna kekuning-kuning, berkepala. Tetapi itu pun bukan jawapan kepada teori-teori. Tidak. Orang boleh tipu juga. Okey. Jadi kesimpulan dia maknanya apabila kita tuaian yang tanpa sentuhan tangan tadi, kita buang benda yang tidak perlu, tinggal madu saja yang betul-betul sarang dia, tanah-tanah tu semua kita buang. Bukan tanah, bukan. Dia bee pollen yang kuning tadi. Jadi kita buang ataupun kita asingkan. Ambil yang betul-betul penuh dengan madu tadi. Madu tu dia akan jadi jernih. Kalau kita tuaian contoh satu sarang, kita belah teruskan dia jernih daripada minyak kelapa, lagi cantik. Ini biasa dia tuaian terlalu banyak, isi dalam satu pekan mungkin dia dah tertindih dia punya sarang, jadi dia jadi nampak berkeladak sikit, tak jenis. Sebenarnya madu ni kalau kita tuai 1 tong ataupun kita sarung dalam plastik, bawa balik, terus kita tapis, belah tapis tukan dia jernih, cantik color dia. Dia bukan ini color dia, color bukan. Dia itu tuaian A lah. Saya katakan tuaian dia punya madu grade A. Okey, faham? Terus saja lock, berapa lock ni dah sekarang kita dah lepas berapa? 60 saya memang target 70 untuk saudara lock. Malah dah saudara boleh lock terus selepas ni, kerana lock and lock dan nombor Abang Man dah ada untuk saudara ambil.
Sebab itu hari pun macam tu juga, kita dapat hanya 70 tapi lepas tu orang lock dan orang kontak Abang Man lagi. Saudara mungkin nak lock 2, nak lock 3. Betul. Saudara nak COD, sebenarnya tadi dia datang sini pun Abang Man buat COD, rupanya dia buat COD untuk Klang Valley sebab dia kata dia suka bertemu dengan pelanggan, berkenalan dengan pelanggan orang berniaga. Okey, saya ucapkan terima kasih kerana Abang Man kerana bersama di garasi untuk kali kedua dan kita hope akan capai 100 malam ni dengan sebentar lagi saudara terus lock RM70 untuk madu ni. Okey, untuk madu, dan saya umumkan juga bahawa untuk baju baseball semuanya telah sold out 350 lai. Baki 30 lai yang kami ada kami akan simpan sebagai edisi khas. Berarti tiada lock malam ni untuk baju baseball. Tiada baju baseball malam ni. Dah habis sebab 30 lai yang kita nak jadikan sebagai limit edition tu kita nak simpan kerana semuanya baik-baik. Kita nak jual 150, 200, kita kata kita simpan sebab itu yang kita dah select yang baik. Dan kita akan turunkan lagi pada hujung hari bulan Januari. Kita run montaj untuk pertukaran set dan terima kasih sekali lagi pada Abang Man Madu Lebah.